Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah kita dapat bersua pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan kepada para sahabat baginda. Saya mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang setia mengikuti kuliah daripada anjuran Surau An-Nur, dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah secara terus menerus untuk kita memperbanyakkan lagi menuntut ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, insya-Allah. Terima kasih Anis Farina Syarudin, Arusmil. Ni semua nama-nama yang kalau orang Melayu kata kaki kuliah. Ya, masya-Allah. Sangat-sangat istiqomah, masya-Allah. Terima kasih. Jadi hari ni kita akan sambung kepada wasiat Nabi. Kita buka kitab wasiat Rasulullah kepada wanita, dan hari ni kita akan buka brightness. Wasiat yang keempat, ya, wasiat Nabi SAW yang keempat. Wasiat Nabi yang ketujuh, iaitulah jangan berkata perkara yang keji. Jadi kalau yang lepas kita berbicara tentang takdir dan qada serta qadar, hari ini kita akan masuk kepada tajuk janganlah berkata keji. An Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anasun minal yahudi faqalu assalamu alayka ya abul qasim qala wa alaikum. قالت عائشة قلت بل عليكم السام والذام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة فقلت ما سمعت ما قالوا فقال أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم وفي رواية ما يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. Hadis ini berkaitan dengan larangan untuk seseorang itu berkata perkara yang keji. Ya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ada beberapa orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Assalamualaikum ya Abul Qasim." Dia kata apa? Pergi mapu lah. Allah. Kematianlah ke atas kamu. Jadi ya Allah, bila kita dengar ni orang cakap perkata Nabi, ya, pergi mampus, dia kata, pergi mati, ataupun dalam ayat ni ialah kematianlah ke atas kamu. Maksudnya apa? Ini kata-kata, satu kata-kata hinaan, tetapi kita lihat bagaimana hebatnya akhlak Nabi. Ya, kita kalau orang datang dekat kita cakap tiba-tiba out of nowhere cakap pergi matilah, kita akan marah, ya, kita akan rasa macam menggelegak darah tu, cepat-cepat nak balas, ya. Tetapi apa kata Rasulullah, ya, orang Yahudi datang kepada Nabi, ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi dan kata kematianlah ke atasmu hai Abul Qasim. Tak sebut Rasulullah. Mereka pun memusuhi Nabi. Maka Aisyah yang pada waktu itu ada bersama Rasulullah, apa lagi? Ya, Aisyah berkata, dalam hadis ini Aisyah berkata, aku berkata kepada orang yang menghina Nabi itu, tetapi ke atas kamulah kematian dan kehinaan. Balaslah balik, kan? Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi wanita yang berkata keji. Ya, Nabi balas kepada Aisyah begitu. Dan sebelum itu Nabi menjawab kepada orang yang mencela Nabi. Nabi kata wa'alaikum, dan ke atas kamu. Tapi Nabi tak sebut istilah-istilah yang buruk kepada mereka. Nabi cuma cakap wa'alaikum, dan ke atas kamu. Kalau kita orang Melayu kata alah kau pun sama, ya, tapi tak sebut perkataan mati tu. Maka Aisyah tanyalah Rasulullah, bila Rasulullah larang Aisyah daripada berkata keji, selepas Aisyah balas hinaan mereka, maka Aisyah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka cakap tu? Ya, jadi ibaratnya nak kata kita ni balas balik je. Maka Nabi menjawab, bukankah sudah aku jawab ke atas mereka?
seperti mana yang mereka ucapkan. Yang Nabi jawab tadi apa dia? Wa'alaikum, dan juga ke atas kamu. Ya, dan dalam satu riwayat lain disebutkan Nabi kata kepada Aisyah selepas Aisyah balas, diamlah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata keji dan berkata-kata dengan kata-kata yang keji. Jadi ini merupakan satu hadis yang sahih yang mengisahkan bagaimana Nabi SAW didatangi oleh sekumpulan orang Yahudi yang telah pun bukan sekumpulan besar, sekumpulan kecil orang Yahudi datang kepada Nabi, berkata perkara yang tidak elok kepada Nabi. Kemudian Nabi balas dengan sangat berlapik. Nabi tidak cakap perkataan cela kepada orang tu. Nabi cuma jawab wa'alaikum, dan ke atas kamu juga. Tapi yang tolong jawab siapa? Aisyah. Bila Aisyah jawab dan ke atas kamu, kematian dan kehinaan, Nabi tegur Aisyah. Ya, Nabi nasihat Aisyah, janganlah engkau berkata dengan perkataan yang keji. Ya, Aisyah tanya, kau tak dengar ke wahai Rasulullah, mereka telah menghina kau? Ya, jadi Aisyah tu bukannya nak hina mereka, Aisyah nak balas saja. Ya, ini kata buku bertemu ruas lah. Maka Nabi memberi peringatan kepada Aisyah dan Nabi kata, aku sudah jawab. Nabi jawab tanpa turut sama berkata perkataan yang keji tadi. Ya, Nabi memelihara lidah baginda daripada turut bercakap perkara yang tidak elok. Nabi balas tapi dengan cara yang penuh beradab, seperti mana seorang Nabi lah. Seperti mana Rasulullah yang memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Jadi di sini kita boleh tengok ya, Nabi mengajarkan kita akhlak yang baik. Kalau kita lihat ya, akhlak itu ada beberapa kalimah dan ungkapan. Ada beberapa maksud akhlak. Kalau menurut Hasan Al-Basri, akhlak yang baik itu adanya kemuliaan, pengorbanan dan kesabaran. Jadi kita nak mengamalkan akhlak yang baik ini, nak tak nak kita kena ada sabar tu. Kalau ikut ya, kalau orang cakap apa yang tak elok pada kita, kita pun deserve lah ya, berhak ataupun layak lah nak melahar balik dekat dia kan. Tetapi kalau kita nak terus berakhlak baik, kita akan menahan daripada jadi sama macam orang yang berakhlak buruk, dan kita cuba untuk menjaga daripada buat perkara jahat atau perkara buruk yang sama. Maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain. Kemudian menurut Ibnul Mubarak pula, akhlak yang baik ini wajah yang berseri, menyampaikan yang makruf dan mengenepikan gangguan. Itu juga termasuk dalam akhlak yang baik. Kita tengok lagi beberapa pendapat lain. Kalau menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, akhlak yang baik itu juga janganlah engkau marah dan janganlah engkau berdengki. Ini banyak berlaku pada zaman sekarang. Kalau kita lihat ya, situasi di mana kemarahan tidak lagi dikawal, kemarahan tidak lagi dihentikan. Contoh ya, kalau berlaku kemalangan jalan raya ataupun kesilapan di atas jalan raya, kita panggil road rash ya, kemarahan berlaku di atas jalan raya. Walaupun mungkin salahnya memang salah pemandu lainnya, tapi yang kata teraniaya itu kadang-kadang tak dapat mengawal marah sampai jadi adegan something di atas jalan raya. Bahkan ada pun yang pernah berlaku kematian ya, kerana insiden yang berlaku, kereta terlanggar, tapi orang dalam okey je sebab aksiden. Keluar kereta bergaduh, waktu itu yang menyebabkan kematian. Sebab apa? Tidak dapat mengawal kemarahan. Dan mengawal kemarahan, meredakan kemarahan ini juga termasuk dalam akhlak yang baik. Jadi sebab itu sahabat-sahabat, bila cakap tentang akhlak yang baik, bukan saja bermaksud benda yang kita lakukan secara aktif. Maksudnya, akhlak yang baik, kita menolong orang, kita senyum, kita cakap benda yang baik. Bukan secara aktif, maksudnya kita buat. Tetapi akhlak yang baik juga kita lihat pada saat kita menghadapi dan menerima. Maksudnya secara pasif. Macam tadi, orang buat apa dekat kita, ya, itu kita tak boleh nak kawal, nak memilih sikap orang kepada kita. Tapi kita yang menghadapi ni boleh memilih untuk berakhlak mulia seperti Nabi SAW. Sebab apa yang kita buat tu bawah kontrol kita, ya? Kita boleh pilih
aku nak buat macam ni. Tapi kadang-kadang macam tu okey. Bila diuji dengan orang buat kita, situasi yang kita hadapi, benda yang kita perlu hadap dan tenang sabar, kita tak dapat mengekalkan kebaikan akhlak. Yang ini berlaku kepada Nabi, bagi dia dapat mengekalkan kebaikan akhlak. Ya, di saat orang menghina baginda, baginda membalas tetapi tanpa mengotori lisan baginda sendiri dengan mengucapkan perkataan hinaan, cacian dan perkara buruk yang sama. Dan Nabi turut mengingatkan Sayyidatina Aisyah supaya janganlah berkata perkara yang keji walaupun untuk membalas perkataan orang lain. Jelas ya? Jadi termasuk dalam akhlak mulia itu ialah kesabaran. Suami-suami di depan saya, suami budiman, kadang-kala mendengar bebelan isteri kan, ada perkataan yang tidak elok. Janganlah suami pun cakap balas yang tidak elok juga. Jadilah satu keluarga suka mencarut. Anak-anak dengar, anak-anak pun ikut. Tetapi jadilah orang yang boleh menahan marah, menahan sabar. Dan selepas itu nasihatlah balik. Bukan kata biar je kan. Tapi nasihat balik. Begitu juga dengan isteri. Kadang-kadang mungkin suami ada buat perkara yang isteri tak suka. Isteri pun mengamuk, dia cakap benda-benda yang tak elok. Dengan alasan perempuan kan akalnya pendek. Perempuan kan suka membebel. Perempuan kan memang mulut dia laju tapi hati dia tak maksudkan. Janganlah ambil hati, tak boleh. Sebab apa? Perkataan keji yang keluar daripada mulut kita, perkataan buruk, memang kita boleh minta maaf selepas itu. Tetapi pada ketika kita menuturkan perkataan itu, buruklah akhlak kita. Dan hati manusia juga kita tak boleh nak tengok. Barangkali dia boleh maafkan tetapi parutnya tetap ada. Ibarat satu kisah tauladan di mana seorang anak disuruh untuk memaku paku di dinding. Kemudian dipaku banyak-banyak. Ayah dia suruh dia cabut balik. Hilangkan balik paku. Bila kita memaku satu dinding, kemudian kita cabut balik paku, memang di dinding tu dah tak ada dah paku. Tetapi apa yang tinggal? Kesan-kesan paku tersebut. Ini kalau rumah sewa, landlord ataupun tuan sewa tu akan suruh plaster balik kalau penyewa dia paku-paku banyak kat rumah. Kan? Jadi begitulah ibaratnya. Kalau kita dah mengatakan perkataan yang keji kepada orang lain kerana mengikut amarah, kerana tidak sabar, kita mungkin batuk pula. Sekejap ya. Kalau kita mengucapkan perkataan yang tidak elok kepada orang lain, kemudian kita mungkin boleh meminta maaf. Tetapi adalah kesan kepada orang itu dan kepada diri kita sendiri. Bila kita mengungkap perkataan yang tidak elok, boleh membawa kepada dosa. Jadi perkataan yang keji, akhlak yang buruk, nak tak nak, ia akan tetap mendatangkan keburukan kepada kita. Jelas ya? Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, akhlak yang mulia bukan berkaitan dengan apa yang kita buat secara aktif, tetapi juga berkaitan dengan apa yang kita hadap. Dan kadang-kala di saat kita tenang, kita senang, kita okey, emosi, kita boleh buat kebaikan banyak, rasa macam dah baik sangat dah. Layan orang sana baik, layan orang sini baik, macam-macam benda kita buat. Tapi the moment orang buat kat kita, waktu itu lebih teruji bagaimana kita respon, bagaimana kita bertindak balas terhadap ujian yang datang kepada kita. Itu sebenarnya menunjukkan siapa diri kita yang sebenar. Bagaimana akhlak kita amalkan ketika dalam keadaan tenang dan berserabut. Ketika dalam keadaan kita tenang dan tekanan, bagaimana kita berakhlak. Dan kalau menurut Ishaq bin Rahawai, akhlak itu wajah berseri dan tidak marah tadi. Dan menurut Al-Wasiti, akhlak yang baik itu kita membuatkan Allah redha kepada kita, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Ketika kita senang ataupun susah, kita cuba melaksanakan kewajipan sebagai hamba sebaik mungkin. Ketika itulah kita mendapat akhlak yang baik. Dan kita tengok lagi sedikit berkaitan dengan topik ini, ialah sebahagian ulama menyatakan bahawa akhlak yang baik itu kita menahan amarah kerana Allah.
Bukan kerana pilihan nafsu kita, tetapi kita menahan amarah kerana Allah. Kita memperlihatkan wajah yang berseri kecuali kepada ahli bid'ah dan orang yang keji. Kita memaafkan orang yang salah kecuali untuk tujuan mendidik. Kita menegakkan hukuman. Kita tidak mengganggu orang lain dan orang yang terikat dalam perjanjian kecuali ada perubahan yang dilakukan oleh orang mungkar dan ada kezaliman terhadap orang yang dizalimi. Maksudnya ialah kita mengamalkan akhlak yang baik dalam pelbagai aspek kepada sesama manusia. Kemudian orang yang akhlak baik ni juga dia suka memberi dan dia tidak kikir serta bakhil. Ini satu lagi kadang-kadang kita nak baca Quran kita boleh, solat kita boleh, sebab apa? Tak payah bayar. Jadi kita buatlah. Tapi bila datang bab kita nak bagi benda yang kita rasa barang kita, benda yang kita rasa mengurangkan harta kita, waktu itu teruji sungguh-sungguh. Ya, walaupun dalam Quran kita selalu baca tentang fadilat sedekah. Dalam surah Al-Baqarah bagaimana satu pemberian itu boleh digandakan sehingga 700 kali ganda. Daripada satu bercambah menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 lagi pecahan. Ya, walaupun kita boleh baca Quran, kita boleh solat, kita boleh buat ibadah banyak, tapi kadang-kadang diuji bila melibatkan harta benda kita. Bila melibatkan kita kena beri sesuatu yang kita sayang. Bila melibatkan orang lain nak ambil sikit daripada apa yang Allah pinjamkan pada kita. Jadi itu belum cukup sempurna akhlaknya. Kerana berakhlak baik juga bila kita termasuk dalam orang yang tidak bakhil dan mudah memberi. Jadi sifat ini perlu dipupuk dan dilatih. Ya, juga kalau kita menjaga ibadah lain baik-baik, insya-Allah Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang tidak bakhil. Kerana dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Maksud dia ialah sesungguhnya insan itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Khuliqa halu'a. Ada dah tu sifat tu dalam diri manusia. Yang bezanya bagaimana kita mengawalnya, bagaimana kita meletakkan sifat tersebut. Idza massahu syarru jazua. Bila dia ditimpa satu keburukan, dia cepat berkeluh kesah. Macam tu kan. Baru uji sikit. Padahal baru lepas baca Quran tu. Padahal baru lepas dengar ceramah tu. Ya. Itu saya kata tadi, bila kita tenang, bila kita belum dihadapkan dengan benda-benda mencabar, kita boleh cakap, oh kita beriman, ya, kita ni mana jadi orang baik. Kalau boleh tak nak marah-marah sangat. Tapi bila datang ujian, waktu itulah betul-betul kita perlu melaksanakan apa yang kita cakap. Ya. Jadi manusia ni dia memang ada sifat bila dia ditimpa kejahatan ataupun keburukan, dia cepat berkeluh kesah. Nak yang best-best adalah hidup kan. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi bila dapat khair, bila dapat kebaikan pula manu'a. Dia kikir pula, dia bakhil pula. Ya. Itu yang kadang-kadang skripnya tak berubah. Bila kita tengok orang kaya, kita kata, kalaulah aku kaya, aku nak derma dekat orang susah. Kalaulah aku kaya, aku nak buka pusat tahfiz. Kalaulah aku kaya, aku nak membela ibu tunggal dan anak yatim. Hina pula tu orang kaya yang beli kereta-kereta mewah, beg tangan. Dia kata, lah buat pembazir duit macam tu. Belum ada bolehlah cakap. Tiba-tiba dapat durian runtuh. Ya Allah baiki taraf hidup dia. Dia jadi orang kaya. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan bila dia dapat kebaikan pula, dia kikir, dia bakhil, dia menghalau orang pula daripada dapat harta dia sikit. Allah, skrip dia berubah pula. Kita susah payah cari duit, tak berjaya, senang-senang nak minta kat kita. Macam tu kan. Dan bila dah kaya, rupanya dia lagi teruk pada orang yang dia kutuk sebelum itu. Kita minta jauh daripada sifat. Ya. Allah menerangkan dalam Quran,
illal musallin, melainkan orang yang solat dan ia konsisten ataupun istiqamah dalam mendirikan solatnya. Jadi nak jadi terselamat daripada orang yang bersifat bila senang lupa Tuhan, bila susah salahkan Tuhan, bila susah dia bakhil, bila susah dia cepat mengeluh, bila senang pula dia cepat lupa diri. Illal musallin, kecuali orang yang solat, orang yang menundukkan diri pada Allah, orang yang benar-benar menyedari hakikat sebagai hamba, kita akan dapat insya-Allah menyedari bahawa semua yang Allah bagi adalah pinjaman. Jadi bila susah dia tak cepat mengalah dan mengeluh, dan bila senang dia tidak cepat lupa diri dan mengangkat diri sendiri. Ini sifat yang penting. Kerana apabila kita mengamalkan akhlak yang mulia, sifat-sifat sebegini akan dapat dipupuk. Apa akhlak yang mulia? Contohnya bila kita berada dalam keadaan susah, tidak menghina orang lain yang senang, tidak bersangka-sangka buruk kepada orang lain, tidak mudah mengeluh, itulah akhlak mulia. Dan bila kita berada di tempat orang yang diberikan kesenangan, diberikan kebaikan, kita tidak kedekut, kita tidak bakhil, kita tidak kikir, pada masa yang sama tidak menghina orang yang susah, tidak merasa takbur dengan kelebihan yang Allah bagi. Itulah akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ini akan dapat menyelamatkan kita. Kemudian orang yang memiliki akhlak yang mulia ini juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih tinggi dan mulia kedudukan baginda juga kerana akhlak yang baik. Dan baginda menjelaskannya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesuatu yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Bermaksudnya kadang-kadang kita ni mencari amalan-amalan luar biasa untuk kita amalkan. Kita nak cari fadilat-fadilat untuk kita dapat pahala banyak. Tetapi sedar atau tidak, dalam celah-celah kehidupan biasa seharian terkandung banyak peluang untuk dapat pahala, syaratnya dengan kita berakhlak mulia. Cara melayan pasangan, cara melayan anak-anak, cara kita menguruskan diri sendiri, cara kita menghadapi konflik dengan orang lain. Masukkan akhlak yang mulia, itu yang boleh membawa kepada beratnya timbangan amal kebaikan kita. Ingat sekali lagi, bukan hanya apa yang kita buat, tetapi apa yang kita hadap. Bersabar dengan kesusahan yang Allah beri, tidak mudah melenting, tidak mudah tersalah. Ambil tindakan, ini kadang bila anak buat salah, terus kita pun bertukar jadi akhlak yang buruk. Padahal niat nak didik, tetapi kerana menurut nafsu amarah, daripada niat nak didik, berubah cara kepada menzalimi anak tersebut. Kerana apa? Tidak boleh menahan kesabaran yang termasuk dalam akhlak yang baik tadi. Dan kalau kita lihat juga kebanyakan orang zaman kini, ada kalanya kita fokus kepada mengumpul amalan dan mengerjakan amalan, sehingga kadang-kala kita meremehkan hubungan sesama manusia yang lain. Rajin pergi kuliah, rajin pergi berjemaah, tetapi kadang-kadang tidak elok pula dengan jiran, bergaduh pula dengan jiran. Suka membaca Al-Quran, suka bersedekah, tetapi rupa-rupanya tak bertegur dengan adik-beradik. Maka kita jangan memandang hanya akhlak yang baik terhadap amal-amal ritual yang kita buat, kepada amal soleh yang kita lakukan sahaja, tetapi juga akhlak yang baik ini ada pada menjaga hubungan sesama manusia lain. Dan ini juga salah satu daripada cara dakwah yang sangat berkesan, iaitu dakwah bilhal. Dakwah dengan kita melaksanakan perbuatan yang baik, kemudian menjadi inspirasi ikutan oleh orang yang lain. Kemudian daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia kata, ada 3 orang daripada kalangan kaum Quraisy yang paling berkedudukan di antara manusia, yang paling baik akhlaknya dan paling tinggi malunya. Apabila berbicara kepadamu, mereka tidak bohong, dan apabila engkau berbicara kepadanya, mereka tidak menganggapmu dusta. Siapakah sahabat-sahabat yang sangat tinggi akhlaknya ini? Iaitulah Abu Bakar, Uthman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Ini menurut Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi mereka ni siapa? Ketua negara ni, antaranya Abu Bakar, Uthman bin Affan ni ketua negara. Tetapi mereka juga orang yang memiliki akhlak yang sangat-sangat baik. Bermaksudnya kedudukan yang tinggi tidak mengubah mereka menjadi orang yang sombong. Kedudukan yang tinggi tidak menjadikan mereka orang yang gelap mata dan melupakan orang lain. Ini khalifah-khalifah terkemuka yang mana diiktiraf oleh sahabat menjadi orang yang baik akhlaknya. Jadi kita menilai diri kita. Kadang-kadang hanya benda yang sedikit kita boleh berakhlak buruk. Rasa diri lebih pada orang, mula menghina orang, mula memandang rendah kepada orang, berubah akhlak ya. Kadang-kadang waktu susah lain cara dia, waktu dah senang sombonglah pula. Jadi kita berakhlak mulia tanpa mengira keadaan kita, tanpa mengira siapa yang berinteraksi dengan kita. Dan kalau kita memiliki akhlak yang baik, maka segala urusan yang susah akan menjadi mudah. Walaupun ada cabaran dia, Allah akan mempermudahkan urusan kita. Hati yang dibakar amarah juga akan jadi lebih lunak dan tenang. Dan akan semakin ramai orang yang mencintaimu serta sedikit yang memusuhimu. Ketahuilah bahawa akhlak yang buruk akan menjadi satu penyebab buruk kepada pelakunya dan akan menjadi sebab datangnya siksaan di dunia dan di akhirat. Kata Hasan Al-Basri, barang siapa yang buruk akhlaknya, iaitu sama dengan dia menyeksa dirinya sendiri. Maka ingat, akhlak yang buruk itu seperti bumerang. Bagaimana pula tiba-tiba terkeluar bumerang ya? Macam mana permainan bumerang ya? Sekarang dah jarang orang main ya, bahaya juga ya. Bumerang kita campak, it will come back to us. Datang balik kepada kita. Betul Begitulah akhlak yang kita pamerkan. Sama ada yang buruk atau yang baik, apa yang kita beri, bagaimana kita melayan orang, bagaimana kita menghadapi kesusahan, bagaimana kita melaksanakan amalan dalam kehidupan seharian, tingkah laku kita, semuanya akhirnya akan berbalik kepada kita. Jadi jangan pernah ada ayat asyik aku je jadi orang baik, dah kena pijak. Asyik aku je nak jadi orang yang orang yang good. Orang lain okey je, buat perangai buruk pun hidup dia okey je. Lepas ni aku jadi jahat dah. Kadang-kadang bila penat menjadi orang baik, ya, baik bukannya sampai ditindas, baik bukannya, minta maaf ya, baik bukan naif. Baiklah akhlak tu. Macam Nabi balas juga kepada orang Yahudi tadi, tapi Nabi hanya balas wa'alaikum. Dan kepada kamu Nabi tak balas, Nabi tak nak mengotori lidah baginda dengan celaan-celaannya balasan kepada orang Yahudi tadi. Maka kita kena ingat satu perkara, akhlak baik yang kita tunjukkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi semestinya apa yang kita lontarkan, apa yang kita berikan, akhirnya akan berbalik semula kepada diri kita. Maka kalau kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kita yang menuai hasilnya. Dan kalau kita mengamalkan akhlak yang buruk, kita juga yang akan mendapatkan hasilnya. Jadi antara perkara yang baik yang kita boleh buat pada sekarang akhir zaman ini ialah bersifat tawaduk, iaitu bersifat dengan sifat rendah diri. Lawannya ialah takbur. Ya, janganlah kita merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih baik, ya, selalu menghina orang lain, sangka buruk pada orang lain, pandang rendah pada orang lain. Yang ini sangat penting kerana ia memberi kesan kepada hati kita. Kemudian juga kita perlu mendahulukan kepentingan orang lain dan ada sifat suka menolong. Tidak terlalu berkira dalam menolong orang lain. Asyik fikir, kalau aku tolong kau dapat apa pun. Bagilah orang lain pula ya. Jadi jangan fikir begitu, kerana ingat apa yang kita beri pasti kita akan dapat balik. Ya, mendahulukan kepentingan orang lain pasti ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Inilah kadang-kadang menjadi masalah ya. Bila ada majlis ya, buffet kan, itu yang jadi, alamak ni lauk sedap ni, ambil banyak-banyak. Itu akhlak buruk lah tu. Ambil banyak-banyak, tak tinggal ke orang belakang. Sebab apa? Takut tak cukup. Takut nanti nak tambah tak ada. Dia ambil banyak-banyak, berlebak. Yang buat siapa? Akak-akak pakai tudung,
abang-abang pakai kopiah, yang ada nama benda benti, orang Islam. Kalau orang bukan Islam, mungkin mereka ada etika dan moral yang mengawal, ada etiquette. Kita orang Islam cukuplah dengan Al-Quran dan Sunnah, sudah lengkap dan sangat-sangat membimbing kita sepatutnya. Ya, itulah tadi, tak fikir orang dah, ya. Ambil banyak-banyak. Begitu juga kalau diberikan bantuan, ada yang sanggup menipu untuk mendapatkan lebih, ya, paket bantuan daripada yang sepatutnya didapati. Baik kaya atau miskin, banyak sesiapa pun, ya, dia tidak mengira, ya, kedudukan kita dalam masyarakat, status kita, tetapi bergantung kepada individu untuk mengamalkan akhlak yang baik, dan ini termasuklah mendahulukan kepentingan orang lain. Dia kadang-kadang kalau tengok terkeliur sedap, sabar. Sebab apa? Ada ramai lagi beratur kat belakang. Jadi elok. Satu, dia tak membazir. Dua, dapat rasa. Dapat juga rasa. Tetapi puas hati sebab dapat juga berkongsi dengan yang lain. Boleh nak? Kadang-kadang sifat buruk ini terkeluar pada diri orang Islam sendiri. Kerana bukan tidak, jangan menyalahkannya, bukan kerana Islam tidak mengajar, tetapi kita yang tidak mengamalkan akhlak seperti mana yang dianjurkan Islam. Kan di antara sifat orang yang baik akhlak juga, dia bersifat penyantun dan dia baik, ya, bersifat lemah lembut kepada orang dan juga haiwan, ya, termasuk. Jadi kita janganlah sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak melenting, ya. Perlu mendahulukan sabar dan sangka baik. Kemudian yang terakhir, orang yang baik akhlaknya juga ialah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sudah berusaha, ya, kita kena sertakan dengan tawakal, iaitulah penyerahan total kepada Allah Ta'ala, kerana kita menyedari setiap apa yang kita buat ni Allah yang izin dia berlaku. Kita boleh berakhlak baik bukan kerana kita ni baik sangatlah, tetapi Allah juga yang bagi hidayah dan keizinan untuk kita berakhlak baik. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan segala sifat-sifat ini kita dapatlah menjadi seseorang yang berakhlak mulia, sekaligus apa yang kita lontarkan, apa yang kita amalkan itu akan menjadi saham akhirat buat kita. Kerana menurut Nabi SAW, akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan kita. Bukan hanya apa yang kita buat seperti baca Quran, solat, sedekah, puasa saja, tetapi di sela-sela kehidupan seharian kita, bila kita berakhlak baik juga, itu merupakan salah satu sumber untuk mengumpul kebajikan sebanyak-banyaknya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bermuhasabah diri, kenal pasti apa sifat buruk kita. Aku ni cepat marah, aku ni cepat melenting, aku ni suka cakap benda-benda tak elok, aku ni suka mencarut. Kalau dah marah tu, kau keluar semua carutan, semua kita kata semua haiwan dalam hutan semua keluar daripada mulut dia, kan. Jadi usahlah kita menjadi orang yang sombong dan tak nak muhasabah diri. Bila dengar ceramah, teringat orang lain, orang tu macam tu lah. Jangan. Bila dengar ceramah, diri aku macam mana, bagaimana akhlak aku, apa yang boleh aku baiki. Ya, mungkin cepat marah, cepat melenting ke, ya, mungkin suka buang sampah merata-rata ke, suka pentingkan diri sendiri. Ini semua kena muhasabah. Akhirnya kebaikan akan berbalik kepada kita kalau kita banyak, ya, bersedia mengubah diri dan melontarkan yang baik-baik. Kerana apa yang kita berikan, itulah yang kita bakal tuai hasilnya. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Saya minta maaf kepada sahabat-sahabat semua sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian saya. Dan saya menyeru diri saya dan sahabat-sahabat, marilah kita berusaha memperbaiki akhlak. Kerana kita semua tak sempurna, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang sedang kita cuba usahakan. Jangan jadikan alasan memang keturunan saya macam ni, memang keturunan saya ada sifat-sifat macam ni, sifat-sifat buruk. Kita mulakan budaya yang baru. Jangan dijadikan keturunan, jangan dijadikan asal kita sebagai alasan. Saya memang dah lahir-lahir dah macam ni, ya. Cepat marah, suka cakap benda tak elok, ya. Tak boleh. Ataupun salahkan mak ayah pula. Dulu mak ayah saya tak pernah ajar saya berlembut-lembut dengan orang ni. Sebab tu saya jadi kasar. Sampai sekarang susah nak ubah sebab dah tua. Janganlah kita menyalahkan orang lain, kerana di akhirat nanti kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap yang bernyawa akan dipertanggungjawabkan di atas setiap perbuatan dia. Jadi bolehlah insya-Allah kita baiki akhlak kita bersama-sama, kerana di situnya akan
memberatkan timbangan amalan kita. Terima kasih kepada semua Puan Hanita, Puan Asma, ya, yang lain-lain lah yang ada, Puan Hajah Maisara, Encik Burhanuddin, Encik Zandan, Puan Faiza, Putri Bugis, live ceramah, Tuan Abu-Abu, Tuan Syuhaini, semualah. Saya nak sebut semua tapi takutlah pula kan terlalu panjang nanti, sebab saya nak meraikan ya semua yang sudi mendengar ceramah, dan mudah-mudahan lagi banyak kita dengar ceramah dan kuliah, lebih baiklah akhlak kita, insya-Allah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumaat, jomlah kita memperbanyakkan selawat dan membaca suratul Kahfi. Assalamualaikum.